Okey, hari ni menu kita lontong. Lontong ni kita lengkapkan dengan sayur lodeh dan sambal kacang. Nasi empit ni saya buat sendiri ya. Boleh tengok dalam saya punya YouTube macam mana saya buat nasi empit. Hari ni saya cuma tunjukkan masakan lodeh dan juga sambal kacang. Itulah semalam tu lah yang saya tidy up everything gitu. Tapi dah okey lah, dah okey. Dah okey dah, okey dah. Okey, sekarang kita tunjuk cara penyediaan nak buat sayur lodeh. Tempe ni saya dadukan, kemudian tu saya goreng. Ini kita boleh buat persediaan awal ya. Tak perlu garing sangat. Jadi kita dah boleh angkat. Kemudian tu kita goreng tahu. Tahu pun saya potong dadu juga. Bila kita goreng ni, tahu dan tempe ni dia tak mudah hancur ya. Kita goreng sekejap dan kita dah boleh angkat. Okey, bahan tumbuk saya cuma gunakan udang kering dan juga bawang merah. Bawang merah dalam 5 biji dan 2 sudu besar udang kering kita tumbuk. Tak payah hancur-hancur sangat pun, tak apa. Okey, kita masukkan bahan yang kita dah tumbuk tadi dalam periuk. Kemudian tu kita masukkan lobak yang kita dah potong. Kita potong jari tebal macam tu. So sebab hari ni saya gunakan santan kotak, jadi kita nak renihkan tu, nak empukkan kentang tu, kita gunakan air dulu. Okey, kita masukkan air 3/4 daripada jumlah air tu kita masukkan untuk kita empukkan carrot. Kita masukkan sikit serbuk kunyit. Kalau ada kunyit hidup kita tumbuk sekali dengan bawang. Kita tak perlu guna serbuk kunyit lah. Okey, agak-agak carrot tu separuh empuk, kita masukkan pula kentang. Kentang ni kalau kita masuk awal, nanti dia jadi bengek. Jadi kita masukkan kentang ni selepas carrot separuh empuk ya.
Kalau perlu tambah air, kita tambah lagi air. Ibu punya ni saya dah tambah air sikit tadi. Okay, sekarang kita masukkan suun dengan kulit tahu yang saya dah potong kecil. Saya dah rendam dan saya dah potong kecil. Jangan masukkan suun banyak sangat sebab nanti ada setengah suun tu dia cepat kembang. Jadi nanti kuah kita jadi pekat. Kalau lodeh ni kuah pekat-pekat sangat pun tak sedap juga. Okey, lepas tu kita masukkan kacang panjang yang saya dah potong. Jangan potong panjang-panjang lah, potong dalam 3/4 inci. Lepas tu saya masukkan tahu dan tempe yang dah digoreng. Dan kita kacau ya. Kita tunggu, kita rendahkan sampai dia kesemuanya hampir masak. Kesemuanya hampir empuk dan baru kita masukkan santan pekat. Santan ni saya gunakan 1,5 cawan. Kalau kita masuk santan awal-awal, jadi nanti takut dia pecah. Santan tu pecah kan, jadi kita masukkan yang akhir. Kalau kita guna santan fresh kan, santan kelapa tu, okey lah, kita boleh masukkan santan cair dulu. Okey, kita tunggu, kita perasakan dengan garam dan kita tunggu dia mendidih. Lepas tu kita boleh matikan api dan angkat. Kalau nak masukkan sengkuang pun boleh, ataupun nak masukkan sayur kobis pun boleh. Tapi saya gunakan bahan apa yang dalam peti sejuk ada ya. Okey, lodeh kita dah hampir masak. Kejap lagi saya tutup api. Okey, sekarang kita nak buat sambal kacang. Cara saya macam ni lah ya. Kacang tanah tu yang kita dah sangai, kita blend. Saya blend dengan kulit sekali. Dan kemudian tu saya rebus. Masukkan air dan kita rebus. Sementara nak tunggu dia lembut tu, kita dah boleh buat kerja-kerja lain lah. Maksudnya sediakan bahan untuk tumis nanti. Ni kita rendahkan atas api biar dia kembang. Okey, ni untuk bahan tumis ya. Kita perlukan lengkuas, halia, bawang putih dan bawang merah. Lengkuas dan halia tu kita kecil-kecilkan lah supaya senang kita nak blend. Dan ini lada kering dalam 20 tangkai. Okay, kita masukkan dalam blender ya. Kita blend sekali. Dan kalau suka kita boleh masukkan juga udang kering. Anggaran dalam 2 sudu besar, kita masukkan, blendkan sekali udang kering. Serai tu kita kecilkan
sebelum kita blend sekali. Kita masukkan sikit air dan kita blend. Okey, sekarang kita nak tumis bahan yang kita blend tadi. Kita dah kisar tadi tu, kita tumis. Garam dalam 2 sendok masak minyak dan kita tumiskan bahan yang kita dah kisar. Tumis hingga sambal ni batang ya. Saya masukkan asam keping. Asam keping ni saya iris nipis. Maknanya satu keping tu saya iris dalam 5-6 macam tu. Okey. Kita dah tumis tadi tu. Kacang yang kita dah rebus tadi tu dah hampir lembut. Kemudian tu kita masukkan cili kisar yang kita dah tumis tu dalam kacang ni tadi. Ini cara sambal kacang style mak saya buat dulu-dulu ya. Kita rebus dulu kacang, sambil tu kita boleh sediakan bahan-bahan dia. Jadi kita tak buang masa. Kita masukkan gula. Saya gunakan 4 sudu besar gula ya. Nanti kalau rasa macam kita boleh adjust lah dekat sini. Dan masukkan juga garam. Kuantiti banyak mana gula dan garam ni terpulang pada masing-masing ya. Ada setengah dia tak suka garam banyak. Ada setengah tu dia pula rasa macam kalau sikit sangat tu mungkin tak sedap. Jadi kita adjust untuk kita kena adjust sendirilah kuantiti gula dan garam tu. Nanti kita renihkan. Kejap lagi kita boleh angkat. Sambal kacang ni kita boleh buat awal, tapi hari ni saya buat serentak lah, maksudnya pagi saya terus buat. Okey, sekarang ni lontong ya, nasi empit. Nasi empit ni saya dah buat semalam, kita tinggal potong je. Nak tengok, kita perlukan plastik 6x9 dan juga beras tu kita timbang 230 gram beras. Cara nak buat tu boleh tengok dekat saya punya video yang lepas-lepas, ada cara macam mana nak buat homemade nasi empit. Kita tak payah beli yang dekat pasar raya tu, kita buat je. Kalau ikut sukatan yang saya bagi ni, memang cantik lah kejadian dia. Saya rebus dalam pressure cooker dalam masa 30 minit.
Kalau siapa yang tak ada pressure cooker tu mungkin ambil masa lambat sikit lah ya. Saya tak guna Noxa pun, saya guna pressure cooker Philips saja. Nampak dia elok dia punya lembut dia ya. Okey, lontong kita dah ready untuk kita hidangkan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Dan mohon juga share pada rakan-rakan ya.